Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan masuk kepada tajuk indeks dan log. Tapi untuk kali ini saya hanya menyentuh bab yang berkaitan dengan indeks sahaja. Okey. Jadi untuk indeks saya perkenalkan dulu iaitu apa dia indeks. Bila kita ada biasanya kita jumpa A kuasa X. Yang ini dipanggil asas. Dan yang atas ini dipanggil indeks. Indeks pula ada hukum-hukumnya, iaitu ada 5 semua sekali. Yang pertama, A kuasa M darab A kuasa N ialah A kuasa M tambah N. Okay, yang kedua, bila bahagi, indeksnya kita tolakkan. Okey, kemudian kalau ada A kuasa M, ada kurungan, ada N di luar, itu bermaksud M darab dengan N. Dan bila ada A, hukum yang keempat ya, A darab B, asas yang berlainan, kemudian ada kuasa M di luar, ini bermakna A kuasa M dan B juga kuasa M. Dan yang akhir sekali, bila bahagi, A bahagi B kuasa M bermaksud A kuasa M per B kuasa M. Okey. Bila kita dah tahu hukum indeks ini, kalau kita tengok yang bahagian atas ini ialah dia berkaitan dengan asas yang sama. Ni asasnya A semua. Okey, jadi cikgu nak jawab bagi contoh soalan yang berkaitan dengan yang kita boleh samakan asasnya. Okey, tengok dekat sini soalan yang pertama, kita ada nombor 8, 16 dan 32. Ketiga-tiga nombor ini kita boleh samakan asasnya kepada asas 2. Okey, jadi bermaksudnya 8 ini ialah 2. Okey, sama dengan 2 kuasa 3. Ialah 8. Tetapi ada punca kuasa. Punca kuasa bermaksud kuasa setengah. Okey, kemudian darab 16. 16 ialah 2 kuasa 4. Kemudian ada kuasa 2 lagi. Buatkan kurungan. Kuasa 2. Bahagi. Bawahnya ialah 32. 32 ialah 2 kuasa 5. Dan ada 3 per 2. Jadi kita buat kurungan 3 per 2. Okey, bermaksud yang kita perolehi sekarang ialah okey, yang ini seperti hukum yang ini. Ada kurungan, kemudian yang atas ini dia akan jadi darab. Ini akan jadi darab. Jadi kita dapat di sini 2. Bila darabkan dia jadi 3 per 2. Okey. Ini pun sama. Darabkan. 4 kali 2, 8. Ini pun darabkan. Okey, tapi sebelum itu saya akan terus gunakan hukum indeks. Iaitu bila darab bermaksud indeksnya kita tambahkan. Jadi bermaksud di sini asasnya dah sama semua. Jadi indeksnya saya tambahkan. Jadi tambah, saya terus buat. 4 kali 2, 8. Tambah 5 kali 3, 15 per 2. Okey, tapi oleh kerana dia bahagi, saya buat di sini. Saya potong ni ya. Letak tanda tolak lah. Tolak 15 per 2. Jadi bermaksud saya akan dapat ini 2. 3 per 2 tolak dengan 15 per 2. Okey, kita akan dapat negatif 3 tolak 15 ialah negatif 12 per 2 tambah 8. Negatif 12 per 2 ialah negatif 6. Negatif 6 tambah 8 ialah 2. Bermaksud 2 kuasa 2 dan nilai akhirnya ialah 4. Okey. Nah, ini ialah bila mana darab dan bahagi. Okey, darab dan bahagi. Darab indeksnya kita tambah. Bila bahagi kita tolakkan dengan indeks yang ini. Tolak. Okey. Kemudian contoh yang kedua, yang ini. 3 dengan 9 pun kita boleh samakan asasnya kepada 3. Cumanya masalahnya dekat sini ada punca kuasa. Bila ada punca kuasa, kita nak hilangkan punca kuasa ini ialah, okey, punca kuasa tadi, bila ada punca kuasa maksudnya ialah kuasa setengah. Jadi kalau kita nak hilangkannya, kita perlu kuasa 2 kan dia. Ini bila kuasa 2 kan dia akan potong ni, jadi dia akan tinggal 1, kuasa 1. Jadi bila ada punca kuasa, kita perlu kuasa 2 kan untuk hilangkan dia. So bila kuasa 2 sebelah kiri, kuasa 2 kan juga sebelah kanan. Okey.
Jadi kita akan dapat di sini ialah 1 per 1 kuasa 2 ialah 1. Yang ini punca kuasa dengan kuasa 2 akan hilang. Jadi yang tinggal ialah 3 kuasa 2 tolak X. Dan sama dengan ini 9 ni jadikan asasnya asas 3. Iaitu 3 kuasa 2 X. Kemudian ada kuasa 2 lagi kat luar. Okey, jadi yang ini bila saya bawa naik ke atas, dia akan jadi tukar tanda. Ini negatif, dia akan menjadi positif. Ini positif akan jadi negatif. Okey, dan ini pula akan jadi 3 kuasa 4X. Okey, bila asasnya dah sama, maka kita boleh tulis indeksnya saja. 3 kuasa X tolak 2 sama dengan 3 kuasa 4X. Maka X tolak 2 adalah sama dengan 4X. Jadi kita boleh selesaikan dah. Ini nak bawa ke sini pun boleh. Negatif 2 sama dengan 4X tolak X. Jadi dapatlah di sini 3X sama dengan negatif 2. Maka jawapan akhirnya ialah X sama dengan 3. Bila pindahkan dia jadi negatif 2 per 3. Okey. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga lain sikit bentuknya sebab dia diberi P sama dengan 3 kuasa X. Dan Q ialah 3 kuasa Y. Tapi dia suruh ungkapkan ini, okey, ungkapkan ini dalam sebutan P dan Q. Tapi bila kita tengok dekat sini, 27 dengan 9, kita boleh samakan kepada asas 3. Okey, jadi saya samakan asasnya 3 kuasa 3. Okey, atasnya ada X tambah Y. Bawahnya 3 kuasa 2. Ada Y. Okey, kemudian saya boleh ringkaskannya menjadi 3 kuasa 3X bila tambah bermaksud darab. Okey, darab 3 kuasa 3Y. Okey, bahagi dengan 3 kuasa 2Y. Okey, sekarang daripada sini kita tulis je sebagai 3 kuasa 3X. Okey, tengok dekat sini, ini Y, dan bahagi asas yang sama. Indeksnya Y sama. Jadi bermaksud saya buat 3. Okey, ini sama, kita boleh kalau bahagi maksudnya indeksnya kita tolak. Okey, jadi bermaksud dekat sini 3Y tolak dengan 2Y. Kita akan dapat Y. Jadi boleh ditulis sebagai 3X kuasa 3. Asingkan. Darab 3 kuasa Y. Kenapa saya buat macam ni? Sebab diberi 3 kuasa X ialah P. Jadi bermaksud di sini jawapannya ialah 3 kuasa X ni kita gantikan dengan P. Jadi P kuasa 3 darab 3 kuasa Y pula ialah Q. Okey, ataupun jawapan akhirnya boleh ditulis sebagai QP kuasa 3. Okey. Okey, yang kalau tadi yang kita tengok, yang kita dah buat ialah melibatkan tanda darab dan bahagi. Okey, kemudian kita boleh samakan asasnya. Okey, untuk seterusnya, contoh yang berikut ini ialah asasnya boleh disamakan tetapi dia melibatkan ada tanda tambah dan tanda tolak. Okey, bila mana ada tanda tambah dan tolak, contohnya dekat sini, kita boleh guna hukum indeks. Okey. Cumanya dekat sini yang boleh digunakan ialah bila mana ada di atasnya ini. Y tambah 2, Y tambah 3. Ini boleh guna hukum indeks ini. Ada yang melibatkan tambah. Tambah bermaksud darab. Okey. Jadi, saya tunjukkan dekat sini macam mana kita nak buatnya. Ialah kita tengok. Okey, bila dibuat tanda tambah dengan tolak, kita tengok. Ini sebutan yang pertama, sebutan yang kedua dengan sebutan yang ketiga. Kita dapati ada benda yang sama, iaitu 3 kuasa Y. So, kita keluarkan 3 kuasa Y. Kemudian buatkan kurungan. Kita tulis 3 kuasa Y darab berapa? Dapat 3 kuasa Y yang atas ini. So, 3 kuasa Y darab 1. Ini tambah, letak tambah. 3 kuasa Y dah keluar di luar. So, yang tinggal di dalam ialah 3 kuasa 2. Dan 3 kuasa 2 ialah 9. Okey, yang ini tolak. Tolak dengan 3 kuasa Y dah letak di luar. Yang tinggal di dalam ialah tolak 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 ialah 27. Okey, jadi bermaksud di sini kita akan dapat
3 kuasa Y. Ini selesaikan 9 tambah 1, 10. 10 tolak dengan 27 ialah negatif 17. Okey. Ini untuk soalan 4, bahagian yang pertama. Soalan yang keduanya, kalau ada tanda tambah juga dan tak boleh nak samakan asas pun. Ini sama asas tetapi yang ini tidak. Tak boleh nak jadikan asas 3 pun. Okey, cuma apa yang kita boleh buat ini, pindahkan ke kiri. 3 kuasa 2x, bila pindah dia jadi tolak lah. 3 kuasa 2x tolak 2 sama dengan 24. Okey. Kemudian seterusnya kita buat macam atas ni tadi. Kita tengok apa yang sama. Kalau sini yang samanya 3 kuasa Y, 3 kuasa Y semua. Tapi dekat sini antara dua sebutan ini yang sama 3 kuasa 2x. Jadi kita boleh keluarkan 3 kuasa 2x. Buat kurungan. Okey, kurungan. Jadi yang sini 3 kuasa 2x darab 1. Sebab ni 3 kuasa 2x. So 3 kuasa 2x darab 1 dapat 3 kuasa 2x. Tolak, letak tolak. Kemudian yang ini satu lagi 3 kuasa 2x ini kita dah bawa keluar, yang tinggal ialah 3 kuasa negatif 2. Okey, sama dengan 24. Ataupun kita boleh tulis 3 kuasa 2x, yang ini ialah 1 tolak, ni sebab negatif kita kena turunkan ke bawah, jadi dia akan jadi 1/3 kuasa 2. 3 kuasa 2 ialah 9. Okey, macam tu. Jadi 3 kuasa 2x, 1 tolak 1/9 ialah 8/9. Maka 3 kuasa 2x sama dengan, ni pindahkan ke sini, 24 darab 9/8. Sama dengan, apa? Tekan kalkulator, dapat 27. Oh, tak cukup ruangan. Maka saya pergi ke sini ya. 3 kuasa 2x sama dengan 27 ialah 3 kuasa 3. Bermaksud samakan indeksnya. 2x sama dengan 3 dan x sama dengan 3/2. Okey, dan yang akhir sekali, bentuk yang lain lagi, iaitu kita nak menyelesaikan, nak ungkapkan P dalam sebutan K dan R apabila diberi 2 kuasa P sama dengan 5 kuasa K sama dengan 10 kuasa R. Yang ini selalu ditanya dalam peperiksaan SPM sekarang. Okey, diberi berturutan ni sama dengan 3 sebutan. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita buat secara berasingan. Buat yang 2 ni dulu. Okey, 2 ni dulu. 2 kuasa P sama dengan 5 kuasa K. Bermakna 2 adalah sama dengan 5 kuasa, ni pindah sini, K per P. Okey, kemudian kita buat yang 2 ni lagi. Okey, saya buat warna lain. 5 kuasa K sama dengan 10. Dan 10 ialah 5 darab 2 kuasa R. Bermaksud 5 kuasa K sama dengan 5 kuasa R darab 2 kuasa R. Okey, seteruskan 5 kuasa K sama dengan 5 kuasa R darab 2 tadi adalah bersamaan dengan, gunakan yang ni. Gantikan dekat 2 di sini. Okey, jadi 2 ialah 5 kuasa K per P. Jangan lupa ada kuasa R. Jadi bermaksud 5 kuasa K sama dengan 5 kuasa R darab 5 K R per P. Kuasa di atas dia ni. K R per P. Okey, sekarang kita buat, iaitu sekarang dah sama dah asasnya semua. 5, 5, 5. Jadi ni darab. Jadi kita boleh guna hukum indeks. Bermaksud ini 5 kuasa K sama dengan 5 R tambah K R per P. Okay, langkah seterusnya kita samakan indeks. Maka K sama dengan R tambah K R per P. Untuk hilangkan P, kita kena darab semua sekali ini dengan P. Jadi dapat dekat sini KP sama dengan RP tambah KR per P darab P tinggal KR. Okey, kita rujuk pada soalan, dia nak ungkapkan P.
Jadi bila dia nak ungkapkan P, jadi kita tengok dekat sini. Sini ada P, sini ada P. Kita pindahkan dia sebelah yang sama, di rumah yang sama. KP tolak RP sama dengan KR. Okey, ini ada P, faktorkan, keluarkan P. Keluarkan, maka tinggal K tolak R. Sama dengan KR. Okey, dan akhir sekali kita nak ungkapkan P, maka P sama dengan KR. Ini pindahkan ke sebelah kanan, jadi bahagi K tolak R. Okey, dah selesai. Ya, jadi cikgu dah tunjukkan beberapa contoh bentuk soalan yang berkaitan dengan indeks. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Okey, terima kasih.